Rasanya ramai bersetuju jika dikatakan ada riak gembira terpampang pada wajah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ketika menyampaikan ucapan penggulungan pada Perhimpunan Agung UMNO PAU 2023 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur yang melabuhkan tirainya kemarin. Sepanjang hampir 38 menit berucap di hadapan barisan perwakilan, celoteh dan amanat Presiden UMNO itu sedikit pun tidak lekang dengan nilai tawa dan gurau senda. Sekejap hoi, sekejap hei, dan kadang-kadang diselang-seli dengan laungan hoi hei sambil disahut perwakilan. Jelas sekali bibit keakraban semakin ketara. Pengurusi tetap UMNO Tan Sri Badarudin Amiruddin pula tidak putus-putus mencela dengan aksi keloloh seperti yang digambarkan Presiden menambah gamat dalam Dewan. Jika keakraban ini dijadikan sandaran, tak salah dikatakan UMNO seperti sudah menemui penawar yang amat diperlukan. UMNO sejak sebelum PRU 15 lagi digambarkan dalam situasi retak terutama dengan kewujudan dua kapal dalam pati. Satu kumpulan setia di bawah Raju Ahmad Zahid selaku Presiden UMNO dan satu lagi cenderung ke arah Perikatan Nasional. Selepas PRU 15 pula, tindakan pecat dan gantung keahlian beberapa pemimpin oleh ahli Majelis Kerja tertinggi di label setengah pihak sebagai operasi pembersihan menyasarkan kelompok tidak sealiran dengan Presiden. Terkini kerjasama dalam kerajaan perpaduan yang turut membabitkan DAP yang sekian lama di label musuh politik UMNO menyuntik kekeliruan dalam kalangan akar umbi sehingga melarat ke dalam PAU kali ini. Persoalannya kini, apakah penamat gembira PAU 2023 ini mencukupi untuk benar-benar merawat dan memulih UMNO yang digambarkan naib presidennya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin sebagai berada dalam keadaan cedera dan merosot kesehatannya? Benar, ubat paling mujarab untuk memulihkan UMNO perlu bermula dengan kesatuan dan perpaduan semua pihak. Namun kekusutan yang timbul dari isu dan sentimen dimainkan pada peringkat akar umbi juga tidak kurang penting ditangani. Sebagai contoh, soal membabitkan kerjasama parti dengan DAP selaku seteru politik UMNO sejak sekian lama. Apakah ini berjadi rungkai di pentas PAU kali ini? Daripada reaksi perwakilan susulan desakan lantang Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh yang menuntut DAP memohon maaf atas pemahan ditujukan kepada parti ini sebelum ini, jelas sekali penawar diperlukan untuk merungkai kekusutan ini, bukan kecil anak. Isu kerjasama UMNO DAP terus dicanang. Perlu diingat, isu kerjasama UMNO dan DAP tidak akan pernah berhenti, malah bakal terus dicanang terutama di 6 negeri yang akan berdepan pilihan raya negeri tidak lama lagi. Justru, UMNO perlu cari titik ampuh sebagai solusi, ibarat tarik rambut dalam tepung, rambut tak putus dan tepung pula tak berselera. Apapun pujian diberikan kepada beberapa perwakilan yang berhujah untuk memurnikan kerjasama yang turut membabitkan DAP dalam kerajaan perpaduan. Namun perlu diingat, PAU 2023 hanya dihadiri 6.341 perwakilan, sedangkan angka ahli UMNO adalah 3,4 juta orang. Apa jaminan mesej di pentas persidangan benar-benar sampai kepada ahli pada peringkat akar umbi atau pengundi di 6 negeri, mengambil kira akses liputan media ketika pengajuran PAU juga agak terhad. Kenyataan Ketua UMNO Permatang Pau Datuk Muhammad Zaidi Said selaku Wakil Pulau Pinang ketika berbahas juga wajar diambil perhatian apabila melihat parti masih mengamalkan politik lama dan lebih banyak mengandalkan sentimen untuk dijawab dakwaan pembangkang berbanding menyerang mereka. Apakah ini punca kepada persoalan dibangkitkan Ketua UMNO Batu Gulam Muzdafar Gulam Mustaqim, Menteri Besar Pahang yang juga naib Presiden Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail mengenai undi diperoleh Barisan Nasional ketika PRU 15. Suruhanjaya Pilihan Raya melaporkan BN memperoleh undi 3,46 juta di seluruh negara pada PRU 15, hampir sama dengan bilangan ahli UMNO. Adakah UMNO dan BN hanya mendapat sokongan undi daripada ahli parti
Atau adakah kita gagal mempengaruhi ahli keluarga dan saudara terdekat untuk menyokong kita? Atau adakah jumlah ahli yang benar-benar setia kepada perjuangan parti jauh lebih rendah berbanding angka rasmi yang kita banggakan? Demikian soal Wan Rosdi. Yang jelas ketika PAU 2023 yang diharap untuk merungkai segala kekusutan yang timbul sebelum atau pasca PRU 15, selain menyuntik penawar diperlukan untuk bergerak menuju PRN, sudah pun melabuhkan tirai. Sama ada penawar diperlukan itu ditemukan atau sebaliknya, hasilnya hanya dapat dinilai melalui keputusan pilihan raya negeri di 6 negeri tidak lama lagi. Bak kata Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan, ada 60 hari sahaja maksimum untuk berkukuh parti sebelum pilihan raya negeri. Waktu terus berdetik dan masa semakin singkat. Kini terpulang lebih 6.000 perwakilan PAU untuk membawa pulang message serta amanat PAU 2023. Jika putih dibawa pulang perwakilan ke akar umbi, maka insya Allah sekurang-kurangnya kelabu atau putih hasil bakal diraih. Namun jika kelabu atau hitam message dibawa pulang, maka peluang terhidang tidak mustahil malam atau gelap.